أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Jadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Kita sudah berada pada muka surat 167 dah. 167. Bermula. Bermula Bermula ghurur itu iaitu ditegahkan oleh syarak. Jadi ghurur ni terpedaya. Bahasa kita terpedaya, kecoh. Lain yang kita tengok, lain hak sebenarnya. Itu kecoh bagi. Jadi dalam kehidupan, dalam menghayati agama ni, salah satu penyakit ni, penyakit ghurur, terpedaya. Lain yang kita nampak, lain yang sebenarnya yang dikehendaki. Jadi kata Syekh ni, ghurur ini, yang ditipu daya ni, terpedaya ini, pertama sekali ditegah oleh syarak. Maksudnya kita ni dilarang daripada terjebak dengan ghurur ni, dengan terpedaya ni. Seperti firman Allah Ta'ala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Artinya, dan jangan memperdaya akan kamu kehidupan di dalam dunia. Yani Al-Quran memberitahu kepada kita supaya jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayakan kita. Jadi dalam kehidupan duniawi ini kadang-kadang berlaku tipu daya ni, terpedaya ni. Jadi banyak benda yang kita lihat lain, hakikat sebenarnya lain dalam kehidupan kita hari ini. Jadi itu yang dikatakan sebagai terpedaya. Contoh yang biasa olehnya orang beritahu yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf ni, antaranya berkait dengan kehidupan duniawi ini, seperti semua orang tahu bahawa kehidupan ini tidak berkekalan lah, akan berakhir. Tapi sekalipun kita ada i'tiqad seperti itu, ada kefahaman dan keyakinan seperti itu bahawa makhluk ini berkesudahan, berakhir, akan binasa, akan rosak, tapi pandangan kita kadang-kadang kita rasa macam benda ni tahan lama. Lalu akibat daripada pandangan kita terhadap hal-hal keduniaan ini, seolahnya dia ni berpanjangan,
maka itulah yang akan menimbulkan kita ni, meletakkan kita dalam keadaan terpedaya. Terpedaya. Itu maksudnya. Dan jangan memperdaya akan kamu dengan Allah Ta'ala sekalian terpedaya. Yang kedua, terpedaya dengan Allah. Mana pula ni? Kalau terpedaya dengan dunia, jelas sikit lah, mudah nampak. Jadi dunia ni pada dasarnya memang sesuatu yang menarik lah. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang molek lah, molek. Jadi kita ni bila tengok dari aspek tu, maka di situlah kita selalu kadang-kadang terpedaya. Kerana memandang dunia dengan pandangan satu pandangan saja, pandangan sisi. Yang ni kita nampak dunia ni penuh dengan apa ni, dengan kemuliaan, dengan kegembiraan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok dunia dari segi tu, kita akan jadi tamak, kita akan jadi gila-gila lah, kejar ke dia. Maka di sebalik itulah kita akan terpedaya. Itu maksud terpedaya. Bila kita tengok pada sisi yang salah, hakikatnya tak gitu. Tapi dari segi kefahaman, semua orang faham, semua yakin tahu bahawa hakikat dunia itu semuanya akan berakhir. Akan berakhir dengan dia akan binasa. Tapi pandangan kita ni, pandangan ingatan kita, bukan pandangan kefahaman kita, ingatan kita, kita berasa benda ni berlarutan, tak lama. Maka atas pandangan itulah kadang-kadang kita terpedaya. Sampai masa mati, sampai masa hilang, sampai masa rosak. Tapi kita tak nampak bahagian tu. Itu yang dikatakan terpedaya. Kerana lain sisi yang kita tengok, kenyataan sebenarnya tak gitu. Kita berasa umur panjang ni, rupanya tak gitu kadang-kadang. Kita berasa kita ni apa-apa yang menjadi milik kita, apa-apa saja kita rasa benda ni siapa ke boleh bertahan ni, kadang-kadang tak seperti itu. Itu maksudnya. Yang kedua, jangan memperdaya akan kamu dengan Allah, al-ghurur billah. Yang ini apa benda pula makna dia? Kalau terpedaya dengan dunia tadi agak mudah lah, agak jelas. Kita boleh nampak dengan jelas maksudnya. Tapi terpedaya dengan Allah ni, mana pula? Apa erti? Ini yang agak, kalau tidak dijelaskan kita akan jadi kabur sikit. Terpedaya dengan Allah, apakah Allah Ta'ala tu tipu kita ke macam mana? Terpedaya dengan Allah ni, contoh dia, kita percaya Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Maka atas pandangan tu menyebabkan kita ni berani buat salah dan dosa, berani buat salah atas dasar Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Kita tengok dari sudut tu saja. Kita tak tengok dari segi yang lain. Allah Ta'ala tu Maha Pembalas, membalas segala perbuatan buruk manusia dengan azab dan sebagainya. Kita tak tengok dari sudut tu. Jadi bila tengok dari satu sudut, kita terpedaya. Jadi bila manusia ni tengok dari sudut Allah Ta'ala Ghafur, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, akhir sekali dia dengan sewenang-wenangnya buat salah. Atas keyakinan, atas pandangan Allah Ta'ala tu tak apa, dia pun belaka. Ini yang dikatakan sebagai terpedaya dengan Allah. Melihat dari satu sisi. Apa yang dia lihat tu tidak salah, tapi bila tengok dari satu arah saja tak tepat, membawa kepada tindakan yang tidak tepat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Artinya, dan memperdaya akan kamu oleh cita-cita kamu, berkehendak kekal di dalam dunia. Cita-cita ni dengan makna angang-angang sini. Amani ni, umniyah ni angang-angang. Cita-cita baik. Ada moleknya angang-angang. Cita-cita ni orang yang ada kemahuan yang dituruti dengan usaha, kemahuan yang baik yang dituruti dengan usaha. Itu cita-cita.
Amani ni iaitu kemahuan ataupun suatu lintasan yang tidak dituruti dengan usaha dia. Itu panggil angang-angang. Berangang. Berangang nak jadi kaya, tidur siang malam. Siang malam nak tidur. Berangang nak jadi kaya bukan main lah. Contoh berangang, tak ada usaha. Berkehendak kekal di dalam dunia hingga datang perbuatan Allah, yakni urusan Allah akan mematikan kamu. Yakni sehingga datang urusan Allah, perbuatan Allah di sini iaitu ketentuan Allah tentang kematian seseorang. Jadi kita ni berangang nak hidup lama. Sampai masa tiba-tiba sampai takdir Allah mati. Jadi itu yang dikatakan terpedaya. Kita rasa panjang lagi ni sebab rasa dah sakit mana ni. Tak ada sakit-sakit macam orang lain ni. Sego-mego rasa ni. Jadi rasa panjang lah, boleh agak lah. Boleh agak gini-gini 10 tahun, 30 tahun lagi lah. Tapi sampai masa dok gitu. Itu maksud terpedaya. Dan memperdaya ia akan kamu dengan Allah Ta'ala. Perdaya itu samalah dengan mana tadi, iaitu terpedaya dengan Allah. Terpedaya dengan Allah dengan arti melihat kepada sifat-sifat Allah dari satu arah atau beberapa arah saja, lalu membawa bersikap yang salah. Seperti kalau kita tengok dari sudut Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang tadi tu, kita tengok dari sudut tu saja, tak apalah, akhir-kali kita berani nak buat salah sehingga tak ada halangan langsung. Itu adalah suatu keadaan yang terpedaya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habadha naumul akyasi. Itu perkataan apa itu? Fitaruhum. Fitar. Wafitruhum. Habadha naumul akyasi wa fitruhum ya. Kaifa yughbanuna sahral hamqa au ijtihaduhum limisqali zarratin min sahibi taqwa wa yakinin khairun min mal'il ardi minal mughtarrina. Artinya, terlebih baik dan terlebih nikmat tidur orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal. Dan terlebih baik dan terlebih nikmat berbuka mereka itu. Tetapi merugikan mereka itu akan berniaga orang yang kurang akal di dalam berbuat ibadat dan di dalam bersungguh-sungguh mereka itu di dalam berbuat ibadat. Dan demi Allah, setimbang semut wala misqalu zarratin min sahibita, dan demi Allah setimbang semut yang kecil daripada ibadat orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang yakin akan makrifat Tuhannya itu terlebih baik daripada sepenuh bumi ibadat orang yang terpedaya itu. Baik, apa benda maksud panjang hadis ni? Tengok balik. Jadi kata Nabi,
Tengok terjemah semula. Terlebih baik dan terlebih nikmat tidur orang yang mempunyai akal. Yani orang yang berilmu. Mempunyai akal ni berilmu. Bahawa tidur itu, tidur mereka ni terlebih baik. Berbanding dengan tidur, bukan saja berbanding tidur, banding dengan kebaikan orang yang tidak berilmu. Anak kabarnya orang yang berakal, akalnya penuh dengan ilmu itu, kadang-kadang tidur dia tu jadi lebih baik. Kenapa? Kerana cara dia tidur, niat dia tidur, tujuan dia tidur, semuanya ada landasan belaka. Dengan kita hak tak tahu kala ni ikut baharang bang. Tak tahu benda. Maksudnya mereka ni ada perkiraan, ada pedoman. Maka sebab itu tidur mereka tu kadang-kadang menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Dan terlebih baik dan terlebih nikmat berbuka mereka itu. Demikian juga mereka ini kalau mereka makan, bahawa keadaan mereka makan tu adalah terlebih baik berbanding dengan, kalau kita nak bandingkan dengan puasa orang yang tak berakal macam mereka ni. Nah, kabarnya sekalipun mereka makan, mereka tak berpuasa, tapi oleh kerana perbuatan mereka itu ada landasan, ada pedoman, ada panduan, ada tujuan dia buat gini, ada kosak dia. Maka sekalipun nampaknya dia ni berbuka dengan tidak berpuasa, ternyata itu lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Maksud berakal ni orang yang dipandu oleh ilmu yang benar. Tetapi merugikan mereka itu, yakni yang ruginya, akan berniaga orang yang kurang akal. Orang yang kurang akal ni rugi dalam perniagaan. Maksud perniagaan ni bukan berniaga bisnes tu. Perniagaan ni perniagaan dalam melaksanakan ibadah. Rugi dari segi mana? Orang yang kurang akal di dalam berbuat ibadah. Jadi orang yang kurang akal ni, akalnya itu tidak disuluh oleh ilmu yang benar. Jadi perniagaan mereka ni sebagai suatu kiasan lah, yakni ibadah yang mereka buat, kebaikan yang mereka buat tu kadang-kadang rugi. Mereka buat kebaikan tapi tidak dipandu oleh pedoman yang betul, yang luruh, yang molek, yang bersih. Akhir sekali tindakan mereka itu sebahagiannya banyak sia-sia, bahkan mendatangkan dosa kadang-kadang. Dan di dalam bersungguh-sungguh mereka itu di dalam berbuat ibadat. Demikian juga mereka ni bukan saja rugi dalam buat ibadat, bahkan dalam kesungguhan mereka buat ibadah tu ada kerugian. Sebab apa? Kerana tidak dipedomankan, tidak dipandu dengan panduan yang benar. Dan demi Allah, setimbang semut. Jadi kalau kita nak baca teks ayat wala misqalu, baca yang betul wala misqalu zarratin min sahibi taqwa. Dan demi Allah, setimbang semut yang kecil, yakni timbangan yang ringan, yang kecil saja, daripada ibadat orang yang takut akan Allah, ibadat orang yang takut kepada Allah tapi ibadatnya sikit je. Baik. Dan orang yang yakin akan makrifat Tuhannya, yang kedua dia memperoleh keyakinan dalam makrifat terhadap Tuhannya, terlebih baik kalau nak dibandingkan amalan dia sikit tadi tu. Amalan siapa dia? Pertama sekali orang yang takwa, yang kedua orang yang ahli makrifat. Amalan mereka ni yang sikit itu adalah terlebih baik daripada sepenuh bumi ibadat orang yang terpedaya. Orang yang terpedaya sekalipun banyak, tapi banding dengan orang yang ahli takwa, ahli makrifat tadi sekalipun sikit, tapi ternyata itu lebih baik. Jadi hadis ini yang didatangkan oleh Syekh Abdul Somad ni juga nak menyebut tentang yang berkaitan dengan orang yang terpedaya, terpedaya dan tertipu. Dan barang siapa mengiktikadkan akan dirinya itu atas kebajikan, maka adalah ia terpedaya. Siapa yang meyakini dia ni orang molek, orang soleh, orang bagus, itu juga sebahagian daripada terpedaya.
Sepatutnya kita bersikap tawadhu, merasa serba kurang. Sekalipun kita hok comel sekali, sekalipun kita hok molek sekali, tapi dalam perasaan kita biar ada tawadhu. Itu sikap orang mukmin. Tapi kalau kita rasa kita lah sempurna, molek, cukup lega, tu perasaan itu sebenarnya meletakkan kita dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Dan yang terlebih terpedaya itu hak teruk lagi ni. Tadi dikasih comel, dia rasa dia molek, dia rasa dia soleh, dia rasa dia orang alim, dia rasa dia orang warak, macam-macam lah. Itu merasa diri seperti itu adalah terpedaya. Dan yang terlebih terpedaya itu iaitu orang yang kafir dan orang yang berbuat maksiat. Jadi sudah tentulah yang lebih terpedaya lagi orang yang kafir, orang yang buat maksiat. Dia berkafir pun dia kata kaya kok. Kadang-kadang tak beriman pun kepada Allah Ta'ala, tapi lebih kaya daripada orang beriman. Bagi contoh, ataupun dia buat salah, buat maksiat, tak ada benda-benda, sihat segar mega, sihat tak ada apa-apa. Itu dia. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk terpedaya. Dia ingkar, kufur kepada Allah, melanggar perintah Allah, tapi merasa mendapat nikmat lagi, berada dalam kebaikan lagi, mendapat kekayaan lagi, sehingga dia rasa bahawa keadaan dia itu betul lah. Kalau benda keadaan dia itu tak molek, berarti hidup dia susah lah, celaka lah. Jadi persepsi seperti itu juga dikira sebagai terpedaya. Dan orang yang fasik, demikian juga orang yang fasik, orang yang mengekali perbuatan salah, perbuatan dosa, berlarutan, berkekalan tanpa dia membetulkannya, tanpa dia memperbaikinya, maka itu dinamakan orang fasik. Kerana menyangka mereka itu adalah ia di dalam kebajikan. Sebab tadilah senang macam orang lain kok. Dia fasik, dia kafir, kemudian dia ahli maksiat, tapi tak susah. Kena molek orang baik-baik susah dari dia lagi. Kadang-kadang dia buat pertimbangan kau tu. Jadi pertimbangan seperti ini adalah sebahagian daripada makna terpedaya. Dan tiada ingat mereka itu akan kejahatan mereka itu. Mereka lupa kepada kejahatan yang mereka buat. Mereka lupa, rasa macam tak apa. Masa mereka buat salah pun tak ada apa-apa, sama macam orang lain, bahkan lebih baik daripada orang lain. Ini pattern terpedaya. Dan setengah manusia terpedaya ia dengan kehidupannya di dalam dunia itu. Kadang-kadang antara bentuk-bentuk terpedaya ni, terpedaya dengan kehidupan di dunia. Macam mana ni? Kerana dunia itu telah yakin padanya, dan akhirat itu lagi akan datang, dan tiada syak padanya. Yakni dengan arti terpedaya dengan kehidupan dunia dalam keadaan dunia ni depan mata, akhirat tak ada nampak lagi. Akan berlakulah, yakinlah, tapi akan berlaku. Jadi di situ dalam keadaan tu juga ada orang terpedaya. Terpedaya ke mana? Yang ni kita ni hidup dalam kehidupan duniawi, akhirat ni kita tahulah yang akan datang. Tetapi dalam kehidupan kita hari ni kita rasa hak ni lebih kukuh lagi. Kenapa kata memang kita sedang hidup dalam kehidupan yang depan mata kita. Akhirat tak nampak gambar lagi, tapi bukan ragu. Kalau ragu jadi kufur pula lah. Yakin tapi tak nampak depan mata lagi. Jadi dalam keadaan itulah dia mengutamakan kehidupan duniawi. Itu juga sebahagian daripada makna terpedaya. Dan setengah manusia terpedaya dengan katanya, innallaha karimun rahim. Salah satu bentuk terpedaya ni, terpedaya dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, kata-kata seperti ini.
Erti kata-kata tu innallaha karimun rahim tu, bahawasanya Allah Ta'ala itu murah, yakni maha pemurah, lagi mengasihani hamba-Nya, maha pengasihani, padahal ia berbuat maksiat. Seperti yang saya sebut tadilah, salah satu bentuk terpedaya iaitu bila dia menyebut kata-kata ni atas pandangan Allah Ta'ala tu maha pemurah, maha pengasihani, maka dari sudut tu menyebabkan dalam keadaan dia ni melakukan kesalahan secara mudah. Atas pandangan Allah Ta'ala dia maha pengampun, dia maha pemurah, tak apalah, buat salah pun tak apalah. Jadi itu adalah sikap terpedaya, sebahagian daripada makna terpedaya. Dan tiada ia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu mengasihani akan orang yang berbuat ibadat. Padahal orang yang diberi rahmat oleh Allah tu, rahim itu adalah untuk orang yang berbuat ibadat. Tiada mengasihani akan orang yang berbuat maksiat. Rahim, Allah Ta'ala dua nama ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama ni dia daripada rahmat belaka, Rahman dan Rahim. Jadi menurut para ulama, beza antara dua ni, nak jelaskan takut keliru sini. Rahman, Tuhan yang maha pemurah, kalau kita terjemah kat Melayu lah. Rahim, yang maha penyayang, terjemah kat Melayu. Nampak beza. Tapi kod Arab, Rahman Rahim ini asal kata serupa, daripada rahmat, yang maha bersifat rahmat. Tapi apa beza antara Rahman dengan Rahim? Dua-dua dari rahmat belaka. Hak pertama tu rahmat yang umum kepada semua makhluk. Tak kira lah sama ada dia ni beriman ke tak beriman, sama ada dia baik ke jahat, sama ada dia taat ke tak taat, sama ada dia ni ahli maksiat ke ataupun ahli taat, tak kisah. Dapat belaka rahmat ni, rahmat yang umum. Seperti nikmat hidup, rezeki, boleh belaka. Baik ke tak baik ke, siapa belaka. Jadi semua ini adalah kenyataan daripada nama Allah Ar-Rahman, yang bersifat maha rahmat. Tapi Ar-Rahim menurut huraian ulama, rahmat yang lebih khusus, iaitu rahmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Rahmat daripada tuntutan Ar-Rahim itu hanya untuk mereka ni, tidak diperolehi oleh orang-orang yang tidak beriman dan sebagainya. Jadi nak beritahu sini bahawa bila antara bentuk terpedaya tu, bila dia sebut Allah tu Karim Rahim, Rahim tu, padahal Rahim tu dengan erti Allah Ta'ala maha pemurah, penyayang kepada orang yang berbuat ibadah, orang yang beriman, orang yang soleh. Jadi dia ni tak nampak dari sudut tu, dia fikir Allah Ta'ala maha penyayang saja. Lalu itulah yang memberanikan dia buat salah, dia berani jadi buat salah. Itu juga merupakan sebahagian daripada makna terpedaya. Dan setengah manusia terpedaya ia dengan takwa bapanya, keturunan. Dia terpedaya dengan kesolehan nenek moyang dia dulu. Terpedaya dengan nasab keturunan dia. Dan waraknya, warak bapanya, dan solehnya, soleh bapa dia tu, yakni keturunan dia lah, nenek moyang dia lah, terpedaya. Kerana baka dia tu, keturunan dia tu semua orang baik, orang soleh belaka, dia rasa ngedi dia juga, padahal dia beranan lah. Contohnya dia tak ada lah nilai, tak ada lah kesolehan tu, tapi oleh kerana nasab keturunan dia tu daripada baka yang soleh belaka, dia terpedaya situ. Terpedaya dengan erti dia rasa dia juga seperti mereka ni, padahal tidak seperti itu. Padahal tiada ia melihat akan hikayat Nabi Nuh. Jadi dia fikir tak ada apalah dia ni, sebab apa, nasab keturunan dia tu semua baka baik-baik belaka.
Molek belaka. Jadi pada dia tak payah bimbang lah. Bak puca daripada molek belaka, dia pun molek jugalah. Itu kata Syekh ni termasuk dalam pedayaan. Sebab pedang orang ni, kata Tok Syekh ni, dia lupa kepada kisah, antaranya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh, salah seorang anak dia pun tak percaya ke ayah dia. Ingkar dan kufur. Tiada ia melihat akan hikayat Nabi Nuh dengan anaknya yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Artinya bahwasanya anakmu itu bukan daripada ahlimu. Anakmu itu bukan daripada ahlimu. Pelik ni. Padahal anak Nabi Nuh tu memang baka dia, memang nasab dia, anak dia betul, bukan anak akak. Tapi Al-Quran beritahu dia tu bukan anak engkau. Sebab apa? Kerana dari segi nasabnya ada dua. Satu nasab damawi. Nasab damawi ni nasab keturunan baka ni. Baka nasab sungguhlah, nasab orang panggil baka darah lah, baka keturunan. Selagi orang panggil nasab rohani. Nasab rohani ni nasab kerohanian. Kadang-kadang dua-dua sekali. Dia ada nasab damawi ni, nasab keturunan ni, dan dia juga nasab rohani sekali. Kadang-kadang dia tak ada nasab damawi ni, tapi dia ada nasab rohani. Maka atas dasar inilah Salman disebut oleh Nabi sebagai ahli keluarga dia. Salmanu minna ahlal bait, kata Nabi. Salman itu adalah dari kalangan kami, dari keluarga kami, ahlal bait, ahli keluarga Nabi. Padahal kita tahu belaka Salman ni orang Parsi, tapi Nabi kira dia sebagai ahli keluarga dia. Ini orang panggil nasab rohani. Jadi Nabi Nuh ni anak dia betul, nasab damawi dia, nasab darah daging dia, tapi Quran kata dia bukan keluargamu. Dia bukan keluargamu. Sebab apa? Yang diperkirakan di sini adalah nasab rohani yang diperkirakan. Sekalipun anak Nabi Nuh ni memang daripada baka dia, darah daging dia, tapi Al-Quran sebut dia bukan daripada keluargamu. Anakmu itu bukan daripada ahlimu, bukan daripada keluargamu. Kerana bahawasanya amalnya itu tiada baik. Sebab apa? Sehingga anak yang betul ni tidak dikira sebagai anak kerana amalannya ghairu salih. Dia bukan orang yang beramal salih. Jadi yang semacam ini disebut sebagai nasab rohani. Dan sekiranya bagi orang yang berakal, itu bahawa ia berbuat akan ibadat selama-lamanya dan menjauhi ia akan berbuat maksiat selama-lamanya, padahal ia takut barangkali dimatikan akan dia dengan kejahatan. Ini orang hak molek. Maksudnya dia berusaha untuk buat ibadat sampai bila-bila, dan berusaha untuk meninggalkan keburukan dan kejahatan sampai bila-bila. Dalam keadaan dia rasa ada kebimbangan, bukan harapan, kebimbangan, bimbang kalau dia mati dalam keadaan keburukan. Inilah jiwa orang mukmin. Jiwa orang mukmin. Dan memohonkan akan Allah Ta'ala supaya ditetapkan akan imannya. Jadi dia ada rasa takut sekiranya berakhir dengan keburukan, dengan su'ul khatimah. Dia ada perasaan takut tu. Tapi di sebalik takut tu dia ada harap. Harap apa benda? Harap mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman dan ibadatnya itu, dan mengharap akan anugerah Allah Ta'ala akan dia. Inilah keadaan yang baik dari segi amalan,
dia buat yang soleh, meninggalkan yang buruk, berterusan. Tapi dari segi batin, lubuk hati dia ada kebimbangan, takut kalau dia berakhir dengan sul khatimah. Kemudian ada harap mudah-mudahan diberi husnul khatimah, ditetapkan iman, di istiqamahkan dan sebagainya. Ada harap. Inilah orang mukmin. Itulah saya orang mukmin. Ada takut, ada harap. Syahdan, bermula orang yang terpedaya itu amat banyak, kata Syekh ni. Maksudnya orang yang terpedaya, kata Syekh ni ramai terpedaya. Cuma mungkin berat ringan tebal nipis gitu je lah. Tapi terlibat dengan terpedaya ni ramai. Macam orang kena tipu lah. Ramai kena tipu. Cuma ada orang berat, ada orang ringan. Ada kena tipu habis 5-60 ribu. Ada orang kena tipu 5-60 riyal. Ada kena tipu 5-6 riyal. Tapi ramai orang kena. Ramai kena. Dan terhimpun mereka itu di dalam 4 bahagi. Jadi kata Syekh Abdul Samad, mereka ni tergolong ataupun dibahagikan kepada 4 golongan yang terpedaya ni. Baik. Dan bahagi yang pertama, golongan yang pertama, bahagian yang pertama yang dikira sebagai golongan yang terpedaya, tertipu ni, daripada ulama. Dari kalangan ulama. Di kalangan ulama pun termasuk dalam kelompok orang terpedaya. Tapi yang bagaimana? Kena tengok ciri-ciri dia tu. Yakni orang yang mempunyai ilmu tasawuf yang batin. Ilmu tasawuf pula tu. Tapi masih termasuk di dalam terpedaya lagi. Dan ilmu syariah yang zahir, ada 2 jenis ilmu. Ilmu tasawuf pun dia ada yang batin, ilmu syariah yang zahir pun ada juga dia. Tapi masih dikira. Dan mempunyai ilmu aqliyah. Ilmu aqliyah ni ilmu-ilmu yang berasaskan kepada logik lah. Maksudnya ilmu yang kalau kita agak berusulkan falsafah sikit lah, ilmu qawaid dan sebagainya. Ilmu yang asasnya adalah susunan akal manusia. Ilmu mantik, ilmu falsafah, kalau kita sebut ilmu usul, yang mana nilai-nilai akliyah tu, logik akal tu tinggi, diterapkan dalam ilmu tu. Dan naqliyah, ilmu naqliyah ni yakni ilmu-ilmu syarak lah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Yang sunyi mereka itu daripada ilmu yang dinamakan mereka itu ulama zahir. Dan ulama ar-rusum dan fuqaha az-zahir. Dan adalah terpedaya mereka itu sebab mereka itu menyimpankan mereka itu akan mengetahui ilmu syariat yang zahir juga. Dan tiada ia mengetahui ilmu syariat batin. Jadi begini, yang nak khabar ni ayatnya melarat panjang sikit. Melarat. Jadi yang dikatakan sebagai yang terpedaya ni di kalangan ulama ni, yakni ulama yang hanya mengambil bahagian ilmu-ilmu syariat yang zahir dan mengabaikan ilmu syariat yang batin, yakni ilmu tasawuf. Ilmu syariat yang zahir ni khususnya kepada ilmu fiqh lah, ilmu fiqh, ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang zahir sifatnya. Lalu dia mengabaikan ilmu-ilmu yang sifatnya batin, khususnya ilmu tasawuf lah, mengabaikan. Maka mereka ni juga, kata Syekh ni, adalah segolongan daripada orang-orang yang terpedaya, sekalipun alim. Sekalipun alim, terpedaya. Jadi hak atas tadi tu, ia nak menjelaskan tentang ulama. Ulama ni orang yang memperoleh ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang
batin. Itulah sebenarnya ulama. Tapi yang terpedaya di kalangan ulama ni siapa dia? Iaitu orang yang hanya menguasai ilmu syariah yang zahir dan mengabaikan ilmu syariah yang batin. Itulah yang dikatakan sebagai ulama yang terpedaya. Ya, kadang-kadang kita ni dugaan orang alim ni tinggi juga. Bukan tinggi, memang tinggi lah. Mudah-mudahan kita terselamatlah. Jadi macam-macam dugaan orang alim ni. Antara dugaan-dugaan yang Allah beri kepada orang alim ni, dia kuat asal deki sikit. Orang alim ni kuat asal deki. Kemudian antara dugaan orang alim ni, dia sikap unjuk dan takabur dia tu dok kurang. Di kedudukan diri itu tu dok kurang. Jadi payah nak terima bakangan orang, beza pendapat dengan orang payah. Ini antara ciri-ciri antara dugaan orang alim lah. Dia payah. Dia tak berapa senang tengok kalau ada orang lebih alim daripada dia. Tak boleh tengok. Macam Rima, dia tak boleh. Dia berlawak. Tak boleh. Kawasan tu kena dia je. Ada orang lain, kacau. Ini tak boleh. Ini dugaan orang alim. Jadi main jaga kawasan. Tak boleh. Masuk orang lain kawasan dia alim sikit, alsah. Alsah lalu. Ini dugaan orang ulama-ulama, dia mari dugaan kot tu. Jadi kedudukan bangga diri, tinggi diri itu besar dalam jiwa sebahagian para alim ulama lah. Dan banyak lagi lah hal-hal. Sebab tu kadang-kadang orang yang alim ni kadang-kadang dia susah nak pertimbang pendapat orang sikit, payah sikit. Dia suruh orang timbang pendapat dia, tapi kalau pendapat orang dia payah agak. Kalau dia suruh sangat, suruh pertimbang lah. Tengok dia je. Tapi kalau orang, jangan harap. Ini boleh pakai dengan baik, dengan mudah. Ini dugaan orang alim lah. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi saya ulangi hak atas tadi tu, yang dinyatakan ulama yang menguasai ilmu syariah yang zahir, ilmu syariah batin, nak menyatakan ulama harus benar. Ada pun ulama yang dikatakan terlibat dengan guru ni orang yang ambil sebahagian, terutamanya ambil bahagian ilmu syariah yang zahir dan mengabaikan ilmu syariah yang batin. Itulah kelompok yang dikatakan terpedaya dari kalangan alim ulama. Tapi hari ini ilmu tasawuf ni yang dengannya disebut oleh Syekh Abdul Samad ni sebagai terpedaya di kalangan ulama ni, ilmu tasawuf hari ini ni orang tak tepi. Bukan saja tak tepi, setengah tu dianggap bukan ilmu Islam. Hari ini ada gitu. Kita dengar, kejut kita dengar. Dianggap bukan sebahagian dari ilmu-ilmu Islam tu. Ilmu ni ambil diimport daripada agama mana dia tak tahu. Dia masuk. Sampai begitu hari ni. Baik, seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu fiqh yang zahir, ilmu syariat yang zahir tentang hukum hakam, dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf yang batin, tapi tidak belajar ilmu tasawuf nak betul batin dia tu. Dia belajar ilmu fiqh nak betul gerak zahir dia tu, supaya semayang betul, ibadah lain betul. Dia belajar ilmu tu je, nak betul gerak zahir dia, amalan zahir dia. Tapi tak belajar ilmu tasawuf nak betul gerak batin dia tu, gerak hati dia tu. Kita jangan sangka kita hanya ada gerak zahir saja. Gerak batin kadang-kadang lebih laju daripada gerak zahir lagi. Itu kita tak perasan. Kadang-kadang kita duduk saja, batin kita tu buat kerja 5 perkara. Tubuh kita tak gerak. Diri kita ni, akal kita ni nak 5 perkara dia buat kerja. Duk dengar benda ni, duk tengok benda ni, duk mikir benda ni, buat keputusan benda tu. 5 nak duduk diam je apa. Nok benda tu, nok benda ni. Ni dalam tu, banyak gerak dalam tu.
Tubuh nampak nengu je. Luar dia nampak nengu je. Macam kita semayang lah. Badan kita burung boleh hingga atas kepala. Tapi gerak batin kita tu berapa kilo tak tahu kita jalan. Tak tahu berapa kilo kita jalan. Itu. Jadi kita tak perasan benda ni, gerak batin tu. Jadi sini kata sesiapa yang belajar ilmu fiqh zahir, mengatur gerak-gerak zahir tapi tak belajar ilmu tasawuf yang mengatur gerak-gerak batin ni, maka sesungguhnya jadi ia fasik. Fasik kata Imam Malik. Jadi fasik. Jadi huraian selanjutnya insya-Allah akan disambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.